Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini saya akan kongsikan kesinambungan daripada video PLKN, dan ini adalah PLKN volume 3. Seperti mana yang anda semua telah lihat pada video-video yang lepas, saya dan Mr. Adam Official telah melakukan tinjauan atau eksplorasi ke camp PLKN yang telah terbiar. Dan untuk kali ini saya akan kongsikan kisah dan pengalaman mereka yang pernah menyertai ataupun terlibat dalam program latihan khidmat negara. Okey, seperti mana yang anda semua telah lihat dalam video Mr. Adam Official, di mana kami telah melakukan satu misi untuk mencari camp PLKN yang telah terbiar. Dan malangnya, semasa kami berada di Melaka, apa yang kami temui adalah camp PLKN tersebut sebahagiannya telah diambil alih, dan ada juga yang menjadi bilik persendirian. Dan kami telah singgah di sebuah PLKN yang telah dirobohkan, yaitu di camp Putra Putri. Dan di sini terdapat beberapa kejadian yang agak pelik sepanjang kami berada di sana, dan saya yakin anda semua telah melihat dalam video Mr. Adam Official kejadian-kejadian yang berlaku kepada kami semasa kami berada di camp Put-Put ataupun camp Putra Putri Melaka. Terdapat beberapa kejadian yang pelik semasa kami sampai di camp tersebut ataupun bekas tapak camp tersebut. Semasa kami turun daripada kenderaan, terdengar satu bunyi yang agak kuat, seakan-akan ada sesuatu dibaling ataupun dijatuhkan daripada arah atas. Dan ketika ini saya bertanya kepada Adam, adakah Adam mendengar bunyi tersebut, karena bunyi tersebut agak kuat. Dan Adam juga mengatakan telah mendengar bunyi tersebut. Dan selepas itu Adam sedang menerbangkan drone, dan saya berada di bahagian belakang kereta sedang melakukan panggilan telefon. Dan semasa itu saya menyedari terdapat dua buah motosikal lalu di bahagian tepi kami, dan saya tidak sempat melihat ke arah motosikal tersebut, dan saya hanya menyedari motor itu melalui di belakang saya. Dan selepas itu Adam mengatakan dia telah melihat sesuatu yang agak ganjil yang berada di atas motor tersebut. Dan anda semua telah mendengar apa yang diceritakan oleh Adam. Dan ketika itu keadaan di tempat kami berada agak berbeza apabila suasana di tempat itu seakan-akan semakin sunyi. Dan ketika itu hari telah lewat petang, dan akhirnya kami
keluar dari kawasan ini untuk pergi ke sebuah lokasi yang lain. Dan sepanjang perjalanan, apa yang saya sedari pula, apabila perjalanan untuk keluar ke jalan besar semakin lama semakin jauh. Dan saya telah bertanya kepada Adam, adakah Adam menyedari kejadian tersebut. Dan selepas sejak kami bercakap mengenai kejadian tersebut, tidak lama kemudian kami sampai di bahagian simpang untuk ke jalan besar, di mana terdapat satu kawasan perkuburan di simpang tersebut. Dan memang saya akui suasana ketika itu memang sangat-sangat pelik dan agak ganjil, seolah-olah terdapat sesuatu yang berada di kawasan itu. Oke, untuk video kali ini saya akan kongsikan kisah dan pengalaman mereka yang pernah menyertai atau terlibat di dalam program latihan hikmat negara. Dan sepatutnya saya akan bertemu dengan seorang kenalan yang akan berkongsi kisah dan pengalaman beliau. Namun disebabkan terdapat masalah yang tidak dapat dielakkan, maka saya akan sampaikan kisah beliau secara ringkas untuk anda semua. Memandangkan kenalan yang tidak dapat berjumpa dengan saya, maka saya akan sampaikan kisah dan pengalaman beliau semasa berada di camp PLKN Putra Putri atau lebih dikenali sebagai camp PLKN Put-Put. Di antara kisah yang menarik yang diceritakan oleh kenalan ini, apabila terdapat satu kejadian yang agak pelik berlaku kepada mereka. Satu malam dia telah terjaga untuk pergi ke bilik air, dan keadaan di dalam dom hanya dapat cahaya daripada luar yang agak samar, dan dia juga telah terlihat seakan-akan ada sesuatu yang melingkar di bawah katil kawan, di sebelah katil. Dan apabila diperhatikan, terdapat seekor ular sawah yang sangat besar. Dan ketika beliau cuba mengejutkan kawan-kawannya, ular tersebut mula melingkar, mula menyusuri di bawah katil beliau. Dan ketika inilah keadaan sedikit kelam kabut apabila dia mula menjerit, dan terdapat segelintir daripada kawan-kawannya telah terjaga dan memasang lampu dom tersebut. Dan apa yang mengejutkan, apabila ular yang besar tersebut seakan-akan gaib begitu sahaja. Dan malam itu juga mereka telah bersama-sama cuba mencari. Sekiranya ular tersebut menyuruh di mana-mana sudut di dalam dom ini, memang tidak kelihatan apa-apa pun. Dan mereka juga telah menyampaikan berita ini kepada jurulatih mereka. Dan apa yang diceritakan kepada saya, mereka tidak dapat tidur sehingga ke pagi kerana risau apabila salah seorang daripada mereka telah terlihat ular sawah yang sangat besar berada di bawah katil mereka. Untuk kisah yang seterusnya,
apa yang telah terjadi kepada kenalan ini. Apabila pada satu malam beliau telah merasa perutnya memulas-mulas dan ingin ke tandas, dan pada ketika itu beliau masuk ke dalam bilik air yang telah terdengar bunyi demi selipar berjalan di kawasan bilik air. Dan pada ketika itu beliau merasa agak lega kerana adanya seseorang yang masuk ke dalam, dan sekurang-kurangnya beliau berteman pada malam itu. Namun tidak lama kemudian beliau mula merasa agak pelik apabila terdengar bunyi pintu tandas dibuka satu persatu. Dan ketika ini beliau telah bertanya siapakah yang berada di luar sana, namun tidak ada jawapan. Dan selepas itu beliau telah melihat pintu tandasnya bergegar seakan-akan ada seseorang yang cuba menolak daripada luar. Dan perkara ini telah menimbulkan kemarahan karena disangkakan ada di antara kawan-kawannya yang sedang bergurau. Dan selepas itu, apa yang mengejutkan apabila di bahagian atas tandas tersebut munculnya satu susuk yang agak menakutkan. Apa yang diceritakan oleh beliau apabila susuk tersebut kelihatan seakan-akan seorang lelaki tua berambut putih, namun di bahagian matanya berlubang, tidak ada biji mata seperti manusia biasa. Dan susuk tersebut seakan-akan menyergah beliau yang sedang mencangkung di dalam tandas. Dan apa yang mampu dilakukan oleh kenalan ini hanyalah menjerit meminta pertolongan. Dan selepas itu apa yang terjadi, kenalan ini pingsan di dalam tandas. Untuk kisah yang seterusnya, apa yang diceritakan oleh kenalan ini agak mengejutkan. Apabila terdapat satu malam beliau telah ditugaskan untuk melakukan rondaan di sekitar kawasan Dong Mira, dan ketika beliau sedang menunggu kawannya sedang bersiap di dalam dom, beliau mengambil kesempatan untuk merokok di hujung blok tersebut. Dan sewaktu beliau sedang merokok, beliau telah terdengar seakan-akan ada suara bisikan yang disangkakan datang daripada kawannya. Dan apabila beliau menoleh ke kiri dan ke kanan, memang tidak ada sesiapa pun di kawasan itu, karena ini adalah kawasan yang biasa mereka lepak ataupun berehat di sana untuk merokok, untuk mengelakkan daripada dijumpai oleh jurulatih. Dan masih lagi berada di tempat yang sama, suara bisikan tersebut semakin lama semakin kuat memanggil nama beliau. Dan apabila beliau menyalakan lampu sulur dan mula menyuluh ke kiri dan ke kanan untuk mencari suara tersebut, karena sepanjang beliau berada di sana memang terdapat kawan-kawan yang suka menyakat beliau. Dan apa yang terjadi pada malam itu amat mengejutkan apabila secara tidak sengaja beliau telah melihat di bawah ataupun di kawasan bunga terdapat satu tempat yang ditumbuhi bunga di bahagian hadapan beliau.
Alangkah terkejutnya apabila melihat terdapat satu susuk yang sedang bertiarap di atas tanah sambil mukanya mendongak ke atas melihat ke arah beliau. Dan apa yang diceritakan, muka susuk tersebut agak memang sangat menakutkan apabila mata susuk yang dilihatnya itu seakan-akan tersembul keluar, dan beliau telah menjerit ketakutan dan berlari masuk ke dalam dom. Adalah ringkasan daripada pengalaman kenalan tersebut, dan saya cuma menyampaikan. Dan di sini juga saya berpeluang untuk mendengar kisah daripada seorang pembantu disiplin di kamp PLKN dan juga seorang bekas pelatih PLKN, dan mereka datang daripada kamp yang berlainan, dan saya ingin kongsikan kepada anda semua kisah dan pengalaman mereka sepanjang berada di kamp PLKN. Ditugaskan di PLKN tahun 2014, sendiri berapa saya lupa. Jadi 2014 tu 3 bulan saya dekat sana sebagai tolong disiplin. Saya sampai sana tu kita usah tempat dia PLKN dekat sana. Saya tugas di PLKN Gambang, Kuantan. Jadi tempat tu dia pedalaman asli. Dia bersebelahan dengan, saya tak percaya, hutan simpan. Jadi orang luar tak boleh masuk hutan tu. Sempat 2 kali sana. Yang pertama tahun 2014, yang kedua tahun 2015. Dua siri tempat yang sama. Jadi 2014 tu sepanjang 3 bulan dekat sana, adalah orang kata pengalaman yang menarik lah sepanjang saya dekat sana. Saya ni boleh dikatakan orang luar datang tempat orang kan. Jadi dekat sana dom lelaki ada 7 dom. Sekarang ni kita cerita pasal dom lelaki ya. Sebab dom perempuan ni saya tahu Wira lah, dom Wira. Ya, dom Wira. Dom Wira ni ada 7 dom. Dom Wirawati saya tak boleh masuk kecuali kalau ada spot check daripada cikgu dia apa semua, jadi saya masuk dengan cikgu. Kat sana boleh dikatakan tempat yang keras jugalah. Sebab ada pun pernah berlaku Wirawati histeria kat sana. Ada yang histeria, punca dia daripada biasalah perempuan. Dia dia punya tu kan ada yang buang mata, Bermusim lah, musim. ada yang basuh tak bersih. Jadi itu kawasan hutan. Tapi yang menarik PLKN Gambang ada satu dom. Dom tu satu je dekat bukit. Yang lain semua dom dua. Tapi L4 dia satu je. L4 atas bukit lah. Dia atas bukit tapi dia satu. Dia tak ada jiran lah. Dia yang lain 1, 2, 3, 5, 6, 7. Masa saya sampai sana, saya kan, kenapa L4 dia tak buka? Maksud dia tak buka tu, pelatih tak duduk L4. oh kosong. Dia kosong. Masa saya sampai tu saya tak tanya apa lagi, saya diam, saya usah. Lama-lama tu saya tunggu hati saya tanya. Saya tanya orang lama dekat sana, cikgu-cikgu dekat sana.
Cikgu, kenapa L4 ni tak ada orang duduk? Terus pun dia 1, 2, 3, 5, 3 sebelah dengan 5, 6 dengan 7. Jadi dia langkau ke 6, 7. 4 dia tak buka. Oh, Cikgu kata L4 ni kalau pelatih tak penuh, strength dia tak penuh, itu macam 300 orang. Kalau tak cukup 300, dia takkan buka L4. Kecuali kalau cukup baru dia buka. okey. Jadi saya tanya kenapa L4 ni dikosongkan. Dia kata L4 ni kalau ikutkan cerita-cerita dulu, pelatih yang dulu, ada pelatih yang main spirit. Oh, tu spirit of the point. Dia dengan duit tu. Okey. Dia berlaku dalam L4. Jadi dia main benda tu boleh kita panggil iblis. Dia main, ada berlaku hysteria apa semua memang tu dan masa tu. Pada tahun 2015 saya masuk sekali lagi. 2015 L4 tu buka. Oh, disebabkan pelatih yang ramai. Pelatih ramai, dia buka L4. Masa tu saya baru cerita L4 ni, dia buka L4 cerita yang orang dulu bagi tahu pasal kisah L4. Okey. Saya tak pernah pun cerita dekat pelatih pasal dom. Saya takut dia orang takut tak selesa pun. Yang 2015 sepanjang saya duduk situ, saya pernah tanya dekat pelatih Bira, macam mana duduk L4? Okey tu. Dia kata, cikgu, L4 ni sejuk. Dom ni sejuk, cikgu. Tak buka kipas pun memang sejuk. Saya diam lah. Kalau dom lain, saya pernah tidur dengan pelatih dekat dom lain. Tidur tu maksudnya bilik yang berasingan Saya ataupun tidur dalam dom sekali dengan pelatih. Oh, okey. Kita join dengan pelatih, saya pernah tidur dengan pelatih. Pantau dia malam pun ikut situ. Boleh dikatakan kalau kita tidur dom ni memang panas. Walaupun pasang kipas ke apa, dom asrama ke apa, so memang panas. Tapi L4, yang duduk L4 tu, ramai yang pelatih dia ada kata dom dia memang sejuk, cikgu. Tak pasang kipas pun sejuk. Itu orang tidur pakai selimut. Jadi cerita L4 ni saya bagi tahu dia orang lepas dia orang dah habis, baru saya bagi tahu dom korang tu lah yang sejuk, dom lain semua panas. Sebab dom tu ada sejarah dia. Dom tu ada budak-budak pelatih lama yang main spirit. Jadi dia orang terkejut lah. Dia kata lebih baik cikgu tak bagi tahu awal-awal. Saya tak bagi tahu, saya takut kamu tak selesa dekat situ. Kalau kamu tak selesa, mana kau duduk? Dom kita dia ngam-ngam, tapi dom kita dulu. sepanjang ada pelatih yang duduk dekat L4, ada kejadian yang pelik ataupun pelatih-pelatih yang duduk dekat L4 tu kena sampuk ke, kena ganggu? Ada? Takat kena ganggu tu ada, yang kena sampuk hysteria tak ada. Tahun 2015 tu saya ada orang pelatih, dia ni pelajar dan Islam Darushifa. Okey. Pelatih ni mula dia sampai dia tak cerita. Dia ni pelajar Darushifa, Perubatan Islam Darushifa dia. Jadi dia sampai dalam seminggu. Dia rasa, saya tengok dia macam tak selesa. Jadi saya dengan pegawai panggil dia, sebar dengan dia. Baru dia bagi tahu dia ni pelajar Darushifa. Dia kata dia kena
amalkan ilmu yang dia belajar, dia tak boleh tinggal. Kalau dia sekiranya dia tinggal, dia akan rasa sakit-sakit badan, sakit belakang, sakit badan. Hanya dia habis tunggu. Mana kamu duduk sini? Jadi dia minta tolong cikgu, tolong teman saya gitu. Saya tak buat benda yang bukan. Dia belajar perubatan Islam, semua dia kena amalkan benda tu. Oh, okey. Jadi kita tak tahu apa yang dia amal, kita tak tahu dia. Kita tak boleh tengok. Dia kata cikgu tak boleh tengok, cikgu. Tak apalah. Kalau tak boleh tengok, buatlah saya duduk. Jadi dia amal, dia buat amalan dia dekat surau. Dia buat dekat surau. Lepas dia amal tu, dia yang cerita kawasan PLKN Gambang. Cikgu, sini tempat ada benda ni, sini ada benda tu. L4 tu. Sebab dia, hijab dia dah terbuka. Bila dia belajar perubatan Islam, orang tu hijab akan terbuka. Kiranya ada penghuni lain Dia selain daripada pelatih lain dari dengan jurulatih. Okey. ada penghuni lain penghuni yang kita tak nampak dengan mata kasar lah. Jadi pengalaman peribadi lah sepanjang berada di kamp PLKN Gambang ni, Cik ada pengalaman yang boleh dikongsikan? Yang menarik sekali masa saya pergi 2014, saya lepak dekat dom L6 L7. L6 L7 ni dom dia hujung sekali, bersebelahan dengan hutan. Dia bawah kali. Jadi dom ni boleh katakan tak ada jauh sangat dengan dom lain, cuma dia hujung-hujung dekat hutan. Masa kita orang lepak, saya lepak dengan pelatih, kita bakar minum air tongkat Ali. Kita saya rebus air tongkat Ali sebab pelatih dia nak try, dia nak cuba cikgu. Sangat tunggu dia dah. Okey, boleh. Kita rebus, main gitar, menyanyi. Santai-santai lah. Santai-santai. Santai-santai. Dalam pukul 1 atau 2 pagi. Santai tengah seronok. Memang jelas kita dengar suara orang mengilai. Mengilai? Ya, mengilai. Latih tu pun berhenti main gitar. Dia tanya saya, cikgu dengar tak apa yang saya dengar? Saya kata, ya, saya dengar. Tak apa, biarkan kita main. Bunyi tu datang dari Dia dari hutan, dari sebelah. Kalau kita menghadap, kalau saya menghadap ni, dia sebelah ada. Dia bunyi tu macam jauh. Tapi memang je lah, yang dengar tu bukan saya seorang, memang yang mana ada malam tu memang jelas, memang dengar. Jadi mana-mana bekas pelatih yang ada di sana, dia tengok apa, yang pernah bersantai dengan saya tu, okey, dah akan tahu lah. dia akan tahu. Kalau dia tengok, memang kalau dia tengok channel ni, dia dengar story ni, dia akan tahu. Okey. Dia akan tahu cerita ni. Sebab dia orang yang tanya, cikgu dengar tak apa saya dengar? Saya dengar. Tak apa, kita main gitar lagi. Main. Tu tengah seronok, bunyi kali kedua tu, kita orang pun berhenti. Ada seorang cikgu lagi seorang. Cikgu saya tanya dia, kau dengar tak? Aku dengar dia. Tak, biarkan dia. Jadi kita main lagi, tengok santai tu, sembah. Kali ketiga bunyi. Kali ketiga tu suara dia kuat, macam dekat sikit lah. Dia makin dekat kan? Ya. Kali ketiga tu saya dengar, kali ketiga saya cakap okey, stop. Untuk malam ni stop dulu. Kemas-kemas, masuk tidur. Di malam tu dengan saya sekali, dengan member cikgu seorang lagi, memang tak balik bilik, tidur dengan dom dengan diorang. Okay. Itulah pengalaman kat sana. Okey, jadi sekarang apa PLKN Gambang ni masih wujud ataupun
Macam mana keadaan terkini PLKN Gambang? PLKN Gambang sebenarnya ni ada, tapi yang saya dapat tahu ni pihak agro yang ambil alih kat sini, yang handle kat benda, yang handle kat tempat tu. Jadi saya dengar cerita pun ada yang dog tu ada yang roboh, ring dah pecah pun, sebab benda dah lama terbiar. Okey, 9 tahun dah benda terbiar kan. Tak ada orang duduk fokus. macam sebelum ni kita orang ada cuba menjejak kem-kem yang ada, dan kebanyakan kem PLKN yang ada ni kebanyakan diambil alih lah. Ada penjara ambil, immigration ambil, yang selebihnya mungkin jadikan resort atas tanah persendirian kan. Betul. Mungkin belum ada rezeki untuk sampai ke PLKN Gambang. Kalau ada masuk bolehlah nak tengok-tengok suasana sana kan. Banyak juga pengalaman yang misteri yang saya pernah alami dan kawan-kawan pelatih-pelatih lain alami. Antaranya histeria yang berlaku lebih kurang tempoh kita orang dalam 3 bulan kat sana. Dalam minggu kedua, seorang demi seorang dirasuk histeria. So, puncanya daripada perempuan, biasalah dia Ada musim-musim dia lah. musim dia kadang buang tempat yang tak kena. Okey. Itu yang terjadinya. Bermulanya 2 orang dekat surau. Biasanya waktu yang pelatih yang tak boleh solat ni, dia akan duduk dekat belakang, kat luar surau, dekat belakang. Waktu kita tengah nak tunggu isyak, dekat belakang dengar dia menjerit-jerit. Dia kata nampak muka yang menyeramkan di setiap batang pokok yang besar-besar. Dia camp ni dia dekat dengan kawasan hutan ataupun memang tempat tu memang hutan? Memang camp tu dia betul dekat Hutan lah. pedalaman hutan. Okey. Kiri kanan hutan memang jauh daripada bandar. Daripada pekan nak ke camp tu lebih kurang 10 minit juga. Dia terpencil lah. Terpencil. Okey, okey. Daripada camp pintu masuk tu nak ke dalam pun jalan kaki pun jauh juga. Dan perasan bila yang tak boleh solat ni, dia duduk luar, dekat bangku luar. Dia nampak dekat setiap pokok yang besar-besar tu ada muka yang mengerikan. Bila dia makin jerit, makin benda tu macam memanggil-manggil dia. Okey. Manggil-manggil dia, dia rasa takut, tutup telinga. Mula-mula pada 2 orang, lama-lama jadi sampai 3 orang, 4 orang. Dalam seminggu tu mesti wajib. Dia memang kerap terjadi ya. Memang kerap terjadi. Okey. Masa tu lah kita lalui setiap 3 bulan macam tu. Hampir setiap hari berlaku. Hampir Okey. setiap hari berlaku. Jadi siapa yang uruskan kejadian histeria? Yang uruskan jurulatih kita orang juga. Sebab jurulatih kita orang ada yang boleh mengubat. Alright. Dia memang 24 jam kat situ. Dia memang jaga kita orang. Okey. Apa-apa yang jadi memang dia yang tolong ubatkan. Kiranya sebelum masuk hadir latihan PLKN ni, memang benda ni pernah terjadi di camp ni jugalah. Pernah. Dia kira dia macam tradisi juga, betul-betul. Ada je. Ada je. Sebab yelah, benda-benda halus ni suka benda-benda yang kotor kan. Satu yang benda ada tempat nak buang tempat tu yang dia makan ke, tempat benda tu. Dia suka lah benda-benda kotor. Perempuan yang tak boleh solat. Sebab kebanyakan kisah-kisah macam ni sering jadilah dekat mana-mana PLKN pun. Okay, dan
Selain daripada kejadian histeria ni, ada pengalaman peribadi sepanjang menjalani latihan di tempat ni? Pengalaman pribadi saya yang pertama, waktu setiap pelatih mesti kena ada latihan duty kan. Duty start pada pukul 12 malam. 12 malam setiap pelatih 2 jam dia sampai pukul 6, 12 malam sampai 6 pagi. 2 jam dia satu malam tu 6 orang. Okey, ya, sekali duty tu 6 orang selama sekali 2 jam. tu 2 orang. Oh, 2 orang. Maknanya pukul 12 sampai pukul 2 tu 2 orang. Pukul 2 sampai pukul 4 tu 2 orang. Jadi tugas dia tu dia ronda sekitar kawasan Kawasan camp. kawasan camp. Seluruh kawasan camp. Kawasan lelaki saja. Oh, kawasan lelaki. Kawasan Wira lah. Kawasan Wira. Okey. Waktu saya masa tu pukul 2 pagi, saya dengan kawan saya, Badis, dia orang asli. Kita tengah ronda lebih kurang 40 minit. Tiba-tiba terdengar macam pokok bergoyang dengan tak semena-mena macam nak hujan. Macam nak hujan lebat. Oh, dia bergoncang lah. Dia bergoncang. Okey. Kita tunggu lah, tengok atas pokok ada apa. Tak ada apa. Kita buat tak tahu lagi. Dalam tak sampai 1 minit dengar dia menilai. Memang jelas lah menilai. Memang jelas. Dia datang daripada kawasan hutan ke? Daripada kawasan hutan tu juga. Dengar dia menilai. Tak lama lepas tu dengar dia macam menangis-nangis, terisak-isak. Lama juga masa tu. Sampai saya rasa sakit telinga. First time saya dengar rasa macam pening kepala saya. Oh. Pening. Sebab terlampau kuat. Saya tak tahu nak buat macam mana. Oh, berarti bunyi ni dia memang tajam lah. Tajam. Sampai saya cakap, ini macam nak pingsan bunyi ni. Pening. Tu kawan saya pun, orang asli tu, dia pun ajak saya masuk berlindung lah, duduk dalam satu dom kawan saya ni. Saya duduklah situ sampai habis duty lah masa tu. Memang tak duty pun. Sebab kita duty baru 40 minit, kena kacau, kita tu duduk dalam bilik. Tengok dia orang tengah tidur, kita duduk sekali sampai pukul 2 kat situ. Masa tu dom boleh saya tahu dia punya nama dom tu? Dom L3B. Saya duduk dom tu sampai pukul 2. Saya keluar, saya cari partner saya yang lepas saya pula, bertugas. Saya keluar, saya jumpa kawan saya tu dekat dewan makan. Yang seorang lagi tu, tanya dia, mana kawan saya seorang lagi? Dia kata dia tak tahu. Dia tak tahu lah tu, ni mungkin terlajak tidur lah ni. Sebab kan kita duty pukul 3 sampai pukul 6 kan. Tu yang kita pergi kejut. Kita pergi bilik dia, kita kejut. So tukar shift lah. Lepas tukar shift tu, nak pergi ke dewan makan. Kawan yang tunggu kat dewan tu dah tak ada. Kiranya yang dekat dewan makan tu bukan Itu kawan saya juga. kawan juga. Cuma waktu tu dia kena stay kat situ dulu. Dengan JL masa tu. Lepas tu yang kita ni pergi kejut lah. Kawan yang lambat bangun tu kejut. Lepas tu sampai kita patah balik ke dewan, JL kata, kawan awak dah pergi dah. Sudah. Kawan awak dah pergi dah. Sejak daripada tu kita mencari kawan. Mencari sampai hampir subuh. Kawan saya berdua tu dia pergi turun jumpa JL. Dia kata kawan seorang ni hilang, yang nak duty ni hilang. Habis tu macam mana? Dia Last panggil berhati yang boleh ubatkan. Saya tak pasti dia buat apa. Hampir nak subuh jumpa dia menangis dekat ujung blok dekat hutan ni. Dia menangis. Dia kata dia tak jumpa apa. Dia tak nampak bangunan apa-apa. Oh, berarti dia memang berjalan. Lepas tu dia nak balik tu tak jumpa jalan. Dia tak nampak siapa-siapa. Tu yang duduk kat pokok tu, kat ujung pagar. Dia nangis-nangis.
jurulatih saya yang nampak. Ambil dia, lama juga masa tu, setengah jam juga nak apa ni, coolkan dia balik. Lepas tu sejak daripada tu kita orang waktu duty je memang jarang ronda lah, semua duduk kat bilik. Sejak daripada tu. Wah, sebab kejadian macam ni kita tak boleh jangka. Memang boleh jadi bila-bila masa dan boleh terjadi pada siapa-siapa saja. Okey, ada lagi juga pengalaman lain? Pribadi yang kedua saya, sewaktu awal pagi, sebelum bermulanya latihan pagi, saya akan bangun awal lebih kurang 5:30 pagi, awal daripada pelatih-pelatih lain. Jadi waktu saya tu masuk ke tandas, nak mandi, nak buang lah, ada apa. Biasalah awal pagi Awal pagi. Tiba-tiba pintu tandas saya diketuk. Dengan suara tu macam suara kawan saya. Tapi saya dengan cara dia cakap, "Oi, cepat sikit. Aku nak guna juga. Tak tahan ni." Okey. Saya cakap macam tu. Saya siap-siap. Saya keluar, saya mandi kat luar. Sebab kat luar tu ada satu kolah. Kita mandi pakai kolah je. Aku siap-siap mandi. Saya tu masuk bilik. Saya tengok kawan-kawan saya kat bilik semua tengah tidur. Kini semua tak ada yang bangun. Tak ada yang bangun. Jadi kalau bangun dia akan buka lampu sebab gelapkan kawasan hutan. Tak ada lampu. Okey. Lepas tu saya dah masuk bilik. Saya fikir balik. Tandas ada 10. Takkan satu, saya guna satu. Dia nak guna benda yang sama, mesti ada tandas sebelah kosong lagi. Okey, betul juga dia. Secara logik tempat tu ada banyak ruang yang kosong, tapi kenapa dia pergi ketuk? Dia pergi ketuk tandas yang saya guna. Sebab masa dia ketuk tu saya nampak bayang-bayang orang dia melintas pada depan tu. Kiranya nampak bayang melintas ataupun memang nampak kaki ke? Nampak. Memang nampak. Bukan nampak kaki, dia macam bayang melintas. Okey. Sebab pintu tandas tu dia pintu kayu, pintu lama yang boleh nampak kaki dari luar. Lepas piti pagi baru saya tanya, "Apa semalam pagi tadi?" Bangun awal. Dia cakap, "Tak ada apa, bangun awal." Biasa dia orang adalah 2-3 orang yang dalam bilik saya tu. Dia kadang-kadang sakit perut. Dia akan bangun pagi, dia akan kejut kawan-kawan yang lain, dia takkan pergi seorang. Kebiasaan mana-mana PLKN dia akan buat macam tu kan. Dia akan buat macam tu. Tapi kawan-kawan saya yang saya syak dua orang ni, dia kalau nak pergi tandas mesti dia kejut orang. Tapi bila saya tanya dia kata saya tak pergi tandas. Ada kemungkinan tak mungkin daripada dom lain yang saja mengusik? Tapi tak mungkin juga. Setiap dom tu dia ada satu tempat mandi ataupun dia berkongsi satu tempat? Dia 2 dom, satu tandas, satu bilik mandi. Tapi takkan dia nak bangun awal pagi semata-mata nak pergi buat prank ke apa kan? Betul juga. Okay. Sebab tandas ada banyak, ada 10. Saya guna satu, takkan dia nak guna tandas yang sama, mungkin banyak lagi yang kosong. Itu logik juga. Kiranya itu pengalaman peribadi yang sepanjang kat sana. Ada apa-apa lagi yang pernah terjadi dekat kawan-kawan ke, jurulatih ke? Yang pasal histeria tadi tu lah. Okay. Dia histeria tadi tu, berbalik pada histeria tadi tu. Benda tu berlaku berulang-ulang setiap minggu, setiap bulan, sampai kan satu tahap satu malam tu kita ada buat satu majlis malam mesra sebelum berpisah kan, ramai-ramai. Kita buat majlis malam mesra, adalah kita nyanyi-nyanyi sikit, joget-joget sikit ramai. Nyanyi sampai lebih kurang lewat malam kan tu, pukul 9 lebih. Biasa pukul 10 dah boleh dah lampu lah. satu lampu. Lepas tu lebih kurang pukul 11 habis nyanyi, ada karaoke sikit lah masa tu. Okay. Lepas tu nak kemas-kemas, waktu tu malam tu paling ramai kena SP lah, lebih kurang 15 orang.
Dia lelaki perempuan ke perempuan? Lelaki. Perempuan. Semuanya perempuan. Oh, semua perempuan. Lelaki ni tukang bantu dia bawa pergi surau. Malam tu juga kita bati yasin ramai-ramai. Bati yasin ramai-ramai. Nak pulihkan dia orang semua yang 15 orang. Mula-mula 5 orang tu naik lagi ramai. Kira malam tu yang paling ganas lah. Sebab ada yang macam jadi serupa harimau, ada yang banyak bukit ada. Siap ada yang lari keluar dari kawasan lah. Kawasan tu dia kata dekat pokok dia nampak ada orang manggil dia. Yang dia pergi, dia banyak bukit tu dia nak tangkap benda tu. Tahan juga gangguan dia. Itu memang sampai ke subuh waktu tu. Sebab apa yang jurulatih yang boleh uruskan seorang. Terima kasihlah kerana kongsikan pengalaman, sebab benda macam ni bukan semua orang berpeluang untuk rasa mengalami suasana dalam PLKN. Lebih-lebih lagi macam sekarang PLKN pun dah tutup. Jadi ada macam-macam cerita yang kita boleh dengar dari pelatih, bekas-bekas pelatih ni. Jadi saya rasa seronoklah dapat dengar cerita-cerita daripada bekas-bekas pelatih ni. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasihlah atas perkongsian. Okey, itulah sebahagian daripada kisah dan pengalaman mereka yang pernah menyertai program latihan khidmat negara. Dan sehingga kita bertemu lagi di video akan datang, di mana saya akan kongsikan kepada anda semua satu video eksplorasi di sebuah kamp PLKN yang telah terbiar dan juga dikenali ramai. Teruskan menonton sehingga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.